Akidah dalam bahasa Melayu, Ibrani 12. Sedangkan bagi kita, di sekeliling kita ada banyak saksi. Oleh itu, marilah kita buang segala halangan yang menghalang kita dan dosa yang berbau pada kita. Marilah kita tembok perlumbaan di hadapan kita dengan tekun. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, kerana iman kita bergantung kepadanya dari permulaan sehingga akhir. Yesus tidak putus asa, walaupun dia harus mati pada kayu salib. Sebaliknya, kerana kegembiraan yang menantikannya, Yesus tidak peduli bahawa mati pada kayu salib adalah satu hal yang memalukan. Sekarang dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Fikirkanlah betapa beratnya penderitaan yang dialami oleh Yesus, kerana orang berdosa sangat membenci dia. Oleh itu, janganlah berkecil hati dan putus asa. Dalam perjuangan kamu melawan dosa, kamu belum pernah melawan sehingga dibunuh. Jangan lupa akan nasihat Allah yang diberikan kepada kamu sebagai anak-anaknya. Hai anakku, perhatikan baik-baik apabila Tuhan menunjukkan kesalahanmu, dan janganlah kecil hati apabila dia menghukum kamu. Tuhan menunjukkan kesalahan setiap orang yang dikasihinya, dan menghukum setiap orang yang diakuinya sebagai anak. Hendaklah penderitaan yang kamu tanggung dianggap sebagai hukuman daripada seorang bapa. Penderitaan kamu membuktikan bahawa Allah memperlakukan kamu sebagai anak-anaknya. Benarkah seorang anak tidak dihukum oleh bapanya? Jika kamu tidak dihukum seperti semua anaknya yang lain, hal ini bererti kamu bukan anak sah, tetapi anak haram. Di dunia ini, kita mempunyai bapa. Mereka menghukum kita dan kita menghormati mereka. Oleh itu, kita harus menerima hukuman yang dikenakan oleh bapa kita yang di surga, supaya kita hidup. Bapa kita yang di dunia menghukum kita hanya untuk masa pendek ketika kita masih anak-anak menurut apa yang dirasakan baik oleh mereka. Tetapi Allah menghukum kita untuk kebaikan kita sendiri, supaya kita dapat menjadi suci seperti Dia. Pada masa kita dihukum, hukuman itu membuat kita susah hati, bukannya senang hati. Tetapi kemudian orang yang dihukum untuk menunjukkan kesalahan mereka akan hidup menurut kehendak Allah dan mengalami kesejahteraan. Oleh itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang gemetar. Berjalanlah sentiasa pada jalan yang lurus, supaya kaki yang dembang itu tidak terkilir, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah untuk hidup rukun dengan semua orang. Berusahalah untuk hidup suci, khas bagi Tuhan, kerana tidak seorang pun akan melihat Tuhan jika tidak hidup seperti itu. Pastikanlah supaya tidak ada orang meninggalkan Allah yang merahmati kita. Jangan sesiapa pun menjadi seperti tanaman pahit yang menimbulkan pelbagai kesusahan dan mencemari orang dengan bisanya. Janganlah sesiapa pun lakukan perbuatan cabul atau tidak hargai perkara rohani seperti yang dilakukan oleh Esau. Dia menjual haknya sebagai anak sulung hanya untuk mendapat semangkuk makanan. Kamu tahu bahawa kemudian Esau ingin mendapat berkat daripada bapaknya, tetapi dia ditolak. Meskipun dengan tangisan dia cuba mencari jalan untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukannya, dia tidak dapat berbuat demikian. Kamu tidak datang untuk menghadapi sesuatu seperti yang dihadapi oleh umat Israel. Mereka datang kerana sesuatu yang datang
disentuh, iaitu Gunung Sinai, dengan apinya yang bernyara-nyara. Mereka datang kepada kekeraman angin ribut, bunyi trompet dan suara Allah yang berfirman. Apabila umat Israel mendengar suara itu, mereka dengan sungguh-sungguh berkata bahawa mereka tidak mahu mendengar suara itu lagi. Mereka berkata demikian kerana mereka tidak tahan mendengar perintah yang mengatakan, baik manusia ataupun binatang yang menyentuh gunung ini harus direjam sampai mati. Apa yang dilihat oleh umat Israel sedemikian dahsyat sehingga Musa berkata, aku takut dan gemetar. Sebaliknya, kamu telah datang ke bukit Zion dan ke kota Allah yang hidup, iaitu Yerusalem yang di surga dengan beribu-ribu malaikatnya. Kamu telah datang ke perhimpunan yang meriah, perhimpunan anak-anak sulung Allah yang nama mereka terdaftar di surga. Kamu sudah datang kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh-roh orang baik yang sudah disempurnakan. Kamu sudah datang kepada Yesus, penantara yang mengatakan perjanjian baru itu, dan kepada darah percikan yang menjanjikan perkara-perkara yang jauh lebih baik daripada yang dijanjikan oleh darah Habil. Oleh itu, pastikanlah supaya kamu dengarkan Dia yang berfirman itu. Mereka yang tidak mahu mendengarkan Dia yang datang ke bumi dan menyampaikan berita daripada Allah tidak dapat menyelamatkan diri. Jika kita meninggalkan Dia yang berfirman dari surga, pastilah kita tidak akan dapat menyelamatkan diri. Pada masa itu, suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Dia telah berjanji, sekali lagi, bumi akan aku goncangkan. Dan bukan bumi saja, tetapi langit juga. Kata-kata sekali lagi menunjukkan bahawa seluruh alam yang diciptakan akan digoncangkan dan disingkirkan, supaya apa yang tidak dapat digoncangkan akan tertinggal. Oleh itu, hendaklah kita bersyukur kerana kita menerima satu kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Hendaklah kita bersyukur dan menyembah Allah dengan hormat dan takut, menurut cara yang diperkenankan olehnya. Kerana Allah kita seperti api yang memunaskan. Kerana Allah kita seperti api yang memusnahkan. Inilah firman Allah. Amin.